tindakan di atas, 44 kompaun telah dikeluarkan di bawah Seksyen 93/1 Akta Koperasi 1993 dan 17 perintah di bawah Seksyen 67 dan 69 Akta Koperasi 1993 telah dikeluarkan. Selain itu, sebanyak 45 pemeriksaan usaha wajar, iaitu due negligence examination telah dilaksanakan. SKM juga sentiasa mengadakan program kesedaran dan pematuhan perundangan koperasi. Menjawab kepada persoalan yang dibangkit oleh Yang Berhormat Hulu Langat mengenai dengan prestasi KOBERA, jumlah KOBERA yang didaftarkan ialah 325 buah koperasi dan jumlah geran yang diluluskan sebanyak 4.45 juta untuk pembangunan projek. Pinjaman diberi sehingga kini ialah sebanyak 15.13 juta dan SKM dalam tindakan untuk membangunkan KOBERA dalam pakej yang sesuai bagi menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh KOBERA. Dan Hulu Langat juga Nibung Tebal ada membangkitkan mengenai dengan status. Sikit penjelasan ni. Biasanya anggota koperasi yang berada di bawah koperasi umpamanya KOBERA ini, mereka perlu mencarum dalam membeli share pada koperasi itu. Dalam hal KOBERA ini, adakah grant yang diberi 30,000 itu untuk dijadikan sebagai share anggotanya? Itu minta penjelasan. Yang Berhormat daripada Hulu Langat dan juga Nibung Tebal membangkitkan status MOKIS. MOKIS sedang dipulihkan dengan program pemulihan dengan pakej tertentu, seperti melonjakkan semula aktiviti kredit, melaksanakan aktiviti baru iaitu aktiviti ICT pemasaran. Dan MOKIS telah diberi kad potongan gaji oleh Jabatan Akauntan Negara dan MOKIS boleh membuat potongan gaji sebagaimana dilaksanakan oleh angkasa. Sebahagian daripada program pemulihan MOKIS ialah mempelawa mana-mana koperasi lain untuk menggunakan kad potongannya dan terpulanglah kepada koperasi untuk menggunakan kad potongan ini. Itu mengenai dengan MOKIS. Ada juga daripada Hulu Langat, Yang Berhormat daripada Hulu Langat mengenai dengan status Kohilal. Untuk makluman Yang Berhormat, Kohilal sekarang ini sudah pulih dan akaun diaudit dan mesyuarat agung diadakan dan sudah mula memperolehi keuntungan. Itu yang dibawa oleh Yang Berhormat daripada Hulu Langat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tanjung mengenai dengan koperasi Ilham iaitu KUIBB dan juga aktiviti khairat kematian. Untuk makluman Yang Berhormat, koperasi ini terlibat dengan skim cepat kaya siasatan oleh SKM pada peringkat akhir, dan untuk mengelakkan daripada merebaknya skim ini, Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah membatalkan pendaftaran koperasi pada 15/4/2011 lagi. Dan pegawai pelikodasi untuk koperasi telah dilantik dan pegawai ini akan menyediakan skim pembahagian aset dan akan dibahagikan semua mana-mana aset yang masih ada dalam koperasi kepada anggota koperasi KUIBB ini. Dan Yang Berhormat Tanjung juga bangkit mengenai dengan logo Satu Malaysia yang digunakan oleh koperasi-koperasi. Untuk makluman Yang Berhormat, koperasi tidak dibenarkan guna logo Satu Malaysia
kecuali dengan kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM saja. Dan sehingga kini belum ada dibenarkan oleh SKM untuk koperasi-koperasi menggunakan logo Satu Malaysia. Tapi kalau ada, itu mungkin di luar, itu secara yang tidak sah yang digunakan oleh koperasi-koperasi untuk seperti yang Berhormat sebut semalam, untuk meyakinkan orang ramai, dia letak logo Satu Malaysia di situ. Minta penjelasan. Ya. Ya, sila. Berhormat Menteri, berkenaan dengan KUIBB ini, banyak yang terlibat dalam skim kara kematian ini. Sama ada dengan pelikuidasi yang telah dilantik, sama mereka sekarang boleh mengemukakan sebarang tuntutan kepada SKM untuk mendapat pembagian aset nanti. Sekian. Okey, akan saya penjelaskan nanti. Terima kasih daripada soalan daripada Yang Berhormat Nibong Tebal. Galakan koperasi untuk tingkatkan keyakinan dan bukan menghukum. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun 2013, SKM hanya membawa 2 kes pendakwaan baru terhadap anggota lembaga koperasi. Dan peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia lebih kepada pembangunan koperasi itu sendiri, di samping memberi kesedaran undang-undang kepada kooperator-kooperator. Dan mengenai dengan koperasi kecil dan juga koperasi pengguna, untuk makluman Yang Berhormat Nibong Tebal, ada program untuk kita membangunkan koperasi kecil dan juga koperasi pengguna. Pertamanya kita adakan business matching, mentor-mentee, membantu dengan geran pembangunan infrastruktur yang disediakan oleh pihak Suruhanjaya Koperasi untuk koperasi kecil dan juga koperasi pengguna. Dan Yang Berhormat Nibong Tebal juga membangkitkan mengenai dengan tabung kumpulan wang amanah pembangunan koperasi. Untuk makluman Yang Berhormat, kumpulan wang ini ditadbir urus oleh satu jawatan kuasa yang diberi kuasa di bawah peraturan kumpulan wang, iaitu KW. Kumpulan wang ini hanya digunakan untuk pembangunan koperasi dan diaudit oleh Ketua Audit Negara setiap tahun. Jadi tidak timbul penyelewengan dalam menggunakan tabung kumpulan wang ini, kerana sentiasa diaudit oleh Ketua Audit Negara pada tiap-tiap tahun. Yang Berhormat daripada Kota Raja bangkitkan mengenai dengan ahli lembaga misi bersifat amanah, SKM mesti pastikan. Untuk makluman Yang Berhormat juga, Kota Raja SKM bertindak tegas supaya ahli lembaga koperasi bersifat amanah dan program-program yang kita jalankan, termasuklah ahli lembaga koperasi wajib hadir khusus, wajib selama 7 hari. Calon ahli lembaga koperasi yang besar, akan ditentukan oleh Suruhanjaya Koperasi sebelum bertanding di dalam mesyuarat agung untuk dipilih menjadi ahli lembaga koperasi. Dan kursus lain juga dibuat untuk meningkatkan integriti ahli lembaga koperasi. Ini mengenai dengan ahli lembaga mesti bersifat amanah, saya bersetuju. Dan Kota Raja juga bertanya mengenai dengan mekanisme pemantauan ahli lembaga koperasi, ahli lembaga macam saya sebut tadi, anggota yang ingin bertanding sebagai ahli lembaga koperasi, dia perlu melalui proses penentusahan. Hanya mereka yang memenuhi kriteria nak lantik jadi ahli lembaga koperasi ini pun bukan mudah. Mereka mesti memenuhi kriteria layak dan sesuai, baru boleh dilantik ataupun dilantik semula sebagai ahli lembaga koperasi. Kriteria yang dinilai ialah integriti. Integriti ini Yang Berhormat kita akan semak melalui laporan SIKRIS. Kita nak tengok laporan daripada SIKRIS pun kita ambil, dan status kebangkrapan. Kalau sekiranya dia menghadapi bankrupt dan sebagainya,
dan telah juga mengikuti kursus wajib yang saya sebutkan awal tadi, 7 hari. Kalau tidak, dia tak akan diberi ruang untuk dilantik sebagai ahli lembaga koperasi. Yang Muhammad daripada Temerloh mengenai dengan kenaikan kos sara hidup. Koperasi juga berperanan dalam menangani kos sara hidup. Yang pertamanya, kita memperkenalkan produk-produk Koop 1 Malaysia yang mana harganya 20 hingga 30% lebih rendah daripada harga biasa dan kualitinya sama. Dan yang kedua, kita juga membina perumahan dengan harga yang lebih rendah. Dan yang ketiga, kita juga menggalakkan koperasi menjadi pemborong dan pengedaran barangan supaya ahli-ahli di peringkat luar bandar terutamanya juga mendapat harga yang sama dan berpatutan. Dan yang keempat, kita menyediakan kemudahan kredit supaya anggota meminjam dengan kos yang lebih rendah. Itu Temerloh, dan Yang Muhammad daripada Temerloh juga ada mencadangkan, terima kasih banyak, mencadangkan supaya pengurusan ikut kepakaran, pilih ahli lembaga koperasi selaras dengan demokrasi, koperasi penyumbang kepada ekonomi setempat, urus takbir. Untuk makluman Yang Berhormat, KPD NKK menghargai cadangan-cadangan tersebut, dan Suruhanjaya Koperasi telah menyediakan dan juga mengatur kursus, seminar dan menyediakan infrastruktur perundangan menjurus kepada perkara yang dicadangkan. Dan Suruhanjaya Koperasi dalam tindakannya meminda akta yang menjuruskan kepada meningkat takbir urus dan penyeliaan kendiri koperasi. Ini juga dijalankan oleh KPD NKK melalui Suruhanjaya Koperasi. Yang Muhammad daripada Teberau, apakah usaha SKM untuk menjadikan sekolah sebagai asas untuk melatih pelajar tentang konsep perniagaan? Untuk makluman Yang Berhormat Teberau, Konvensyen Keusahawanan Koperasi Sekolah diadakan setiap tahun untuk menggalakkan pelajar sekolah menjalankan projek keusahawanan yang inovatif dan memupuk semangat keusahawanan. Dan sehingga Yang Muhammad Teberau juga bangkit mengenai dengan koperasi sekolah sebagai tempat melatih murid-murid sebagai pemimpin pada masa depan. Terima kasih. Memang itulah harapan Kementerian dan juga SKM. Untuk makluman Yang Berhormat, sehingga 31 Disember 2013, terdapat 2,286 koperasi sekolah dengan keanggotaan 2.17 juta orang. Share sebanyak 22.55 juta dan aset sebanyak 271.38 juta dan perolehan dicatat sebanyak 313.65 juta. Ini koperasi sekolah-sekolah yang terdapat daripada 2,286, satu perkembangan yang cukup, peningkatan yang cukup baik. Dan koperasi sekolah sememangnya menjadi training ground untuk melatih anggota-anggota yang terdiri daripada murid-murid sekolah untuk menjadi pemimpin. Dan Yang Muhammad Teberau juga menyatakan soalan mengenai dengan koperasi baru selepas ditubuh apa tindakan SKM. Untuk maklumat Yang Berhormat, program untuk koperasi baru yang pertama yang ialah pendidikan anggota supaya lebih memahami koperasi, faham mengenai dengan koperasi dan kepentingan serta manfaat berkoperasi. Dan yang keduanya, penyeliaan dan khidmat nasihat oleh SKM. Ketiga, kursus untuk koperasi baru, kita bagi kursus kepada koperasi-koperasi baru. Dan yang lainnya, pengurusan keuangan dan juga pengurusan tabir urus yang baik.
Begitu juga kursus keusahawanan, kursus mengenali projek yang sesuai, kerana kita nak supaya koperasi juga mesti mengenali projek yang sesuai untuk dilaksanakan, dan kursus pengurusan projek. Ini penting. Dan koperasi yang gagal hadir kursus wajib, untuk makluman umat, ahli lembaga koperasi tidak boleh lagi memegang jawatan kalau dia tak ada kursus wajib ini, dan ahli lembaga koperasi sekiranya tidak hadir sehinggalah dia ada sijil hadir kursus wajib. Dia mesti ada sijil tu baru dia boleh dilantik. Dan kursus wajib disediakan secara percuma. Kerana ada juga yang Muhammad bangkit semalam kalau ada charge itu dan ini untuk makluman umat. Kursus wajib ini disediakan oleh Suruhanjaya Koperasi secara percuma kepada ahli-ahli lembaga pengarah. Mengenai dengan koperasi dormant dan tidak aktif, program pemulihan dibuat. Dan untuk makluman, jumlah koperasi yang dormant ini ada lebih kurang 781 koperasi, dan program pemulihan ini kita adakan bengkel pemulihan, dan kita bagi grant bantuan untuk pemulihan bagi yang ada projek yang kita nampak berdaya maju. Kalau kita tak nampak berdaya maju, kita tak bagilah grant bantuan ini, kerana tidak grant itu akan begitu sajalah. Jadi kita sekiranya kita nampak projek ini berdaya maju, mana kata grant akan disediakan. Dan jika tiada potensi, ini yang dormant ni,